Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, ini dia. Kita tahu Sukan C sudah berakhir dan komen-komen daripada lebay-lebay, daripada parti PAS, daripada pihak pembangkang, semua sahabat semua yang memang tidak masuk akal. Ya, ada di antara mereka yang mahu untuk Hanayo meletakkan jawatan bersama dengan Adam Ramli. Ada juga mereka yang mengatakan kononnya mereka gagal dalam melaksanakan tugas mereka sebagai menteri belia dan sukan, timbalan menteri belia dan sukan. Jadi pelbagai reaksi dan juga komen yang dipolitikkan oleh lebay-lebay, oleh walaun-walaun geng sapu bersih ini, sahabat-sahabat semua. Jadi Hanayo letak jawatan, ini antara gesaan daripada lebay, namun ini adalah jawapan padu daripada YB Hanayo juga sebagai Menteri Belia dan Sukan bersama dengan timbalan menterinya Adam Adli, YB Adam Adli, sahabat semua. Jadi sahabat semua, sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita ikuti video sidang media jawapan daripada Datuk Seri ataupun daripada YB Hanayo sebagai Menteri Belia dan Sukan atas keputusan di dalam Sukan C di Kamboja yang sudah pun berakhir 2 hari yang lalu, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, saya mau kita bersama mendengar jawapan. Ini adalah jawapan padu kritikan daripada pihak lebay-lebay yang sengaja untuk mempolitikkan isu sukan ini. Sasaran ini dikeluarkan, penetapan sasaran. Proses penetapan sasaran kontinjen bukan mudah dan semua pemegang taruh telah mereka libatkan. Proses ini bermula sejak Julai 2022 tahun lepas, di mana mereka ada wakil dari Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara dan Persatuan Sukan Kebangsaan. Beberapa sesi libat urus telah diadakan Julai 2022. Februari tahun ini ada 2 sesi dan bengkel penetapan sasaran dilakukan pada 13 April dan pada 30 April sidang media kita hantar kontinjen. Kita telah umumkan sasaran kita iaitu 40 pingat emas, 37 pingat perak dan 64 pingat gangsa. Okey. Sebagaimana yang saya telah jelaskan pada hari tersebut juga, sebelum kita hantar atlet, Malaysia hilang 18 pingat emas, 16 pingat perak dan 30 pingat gangsa ataupun keseluruhan 66 pingat apabila sukan dan acara sukan yang dimenangi di Vietnam SEA Games lepas tidak dipertandingkan di Cambodia. So kita sudah menjangkakan kita tidak akan menang banyak pingat kerana banyak pingat emas kita dikecualikan dan tidak dipertandingkan. Okay, itu poin pertama. Manakala sukan yang menjadi kekuatan Malaysia seperti squash, tenpin bowling, gym rama, lawn bowl, memanah tidak dipertandingkan. So atlet kita tidak dapat pergi kerana Cambodia tidak ada acara tersebut. Dan ini adalah medal acara untuk kita. Tuan rumah juga mengurangkan beberapa acara sukan seperti terjun, gimnastik artistik dan berbasikal. Okay, dia kurangkan jumlah acara dalam sukan tersebut yang kita ada potensi untuk menang. Pada masa yang sama, Cambodia memperkenalkan beberapa sukan yang tidak popular di Malaysia seperti Kun Bokator, Kun Khmer, Bovinam, Arnis, Chess Out Chaptrang dan Chess Yang Chi untuk dipertandingkan. Keseluruhan pingat emas yang ditawarkan adalah 93 pingat di sana, di mana kita tak ada pengalaman untuk bertanding. Okay. Dari awal lagi kita hanya berpeluang untuk memenangi 59% daripada kesemua pingat yang ditawarkan kerana hanya menyertai 340 acara sukan. So on day 1, sebelum kita pergi, kita dah jangkakan kita hanya maksimum hanya boleh memenangi 59% daripada jumlah acara yang dipertandingkan. Okay. Naratif ini kena disampaikan kerana dia tidak realistik. Oleh itu, sasaran yang kita ada 40 pingat emas, 37 pingat perak, 60 pingat gangsa adalah sasaran yang jelas dan realistik, telah mengambil kira semua info ini. Next slide.
kita secara rasminya nak ucapkan tahniah kepada atlet kita yang telah berjaya mendapatkan pingat. Dan kali ini kita telah menang 34 pingat emas, 45 pingat perak dan 96 pingat gangsa. Jumlah 175 dan ranking kita adalah 7. Okay. Kalau kita sasarkan emas 40 itu, kalau kita dapat 40 juga, perubahan ranking negara tidak ada perubahan. Kita tetap di nombor 7. Seperti info yang telah saya jelaskan tadi. Okey. Pihak kementerian berpandangan, okey, sukan-sukan tradisi yang menyumbang 89 pingat emas kepada kontingen negara lain seperti Thailand. Daripada sukan tradisi itu, Thailand menang 15 pingat emas, Vietnam 18 pingat emas, Cambodia 33 pingat emas sukan tradisi dan Indonesia 6, sekaligus meletakkan kedudukan mereka di atas negara kita Malaysia. Sukan tradisi yang kita tak ambil bahagian, yang itu negara-negara jiran telah memenangi sukan tradisi tersebut. Bagi tuan rumah Cambodia, sukan tradisi menjadi penyumbang utama pungutan pingat emas. Mereka seperti Kun Bokator telah menghadiahkan 8 pingat emas kepada Cambodia. Manakala sukan Kun Khmer yang merupakan cabang sukan Muay telah diungguli oleh atlet tuan rumah dengan 14 emas. Sukan Wavinam pula telah memperoleh sebanyak 10 emas dan bagi chest out cakcang mereka menangi 1 pingat emas. Okey, pencapaian kontingen Malaysia. Slide seterusnya. Yang nombor dekat atas itu merah yang kita menang. 40 yang ungu adalah sasaran kita. So pingat emas kita tidak mendapat 6 pingat emas di situ. Pingat perak kita melebihi target kita. Melebihi 8 pingat perak. Dan untuk pingat gangsa melebihi 32 pingat gangsa. Ironinya, tambahan pingat yang kita menang 40. Okey, kita menang tambahan pingat 40 pingat. Pada saya, pencapaian atlet negara membanggakan. Daripada 141 pingat keseluruhan yang disasarkan, mereka telah menangi 175 pingat atau 51% daripada jumlah acara yang kita sertai. Jika ada yang memaklumkan bahawa pencapaian kali ini adalah yang terburuk sepanjang penyertaan Sukan C, saya rasa perlu dibetulkan. Pencapaian 51% jumlah pingat adalah lebih baik daripada tahun 2019 di Manila. Di Manila 48% dan ada tahun-tahun sebelum ini juga 50 lebih peratus ya. Oleh itu adalah tidak adil untuk kita membandingkan pungutan pingat emas sahaja, memandangkan pada tamasya kali ini kita menghantar 63% atlet kali pertama bertanding di Sukan C. Next slide. Strategi tuan rumah. Saya ada juga membaca bahawa prestasi kali ini jauh berbeza daripada prestasi Sukan C di Kuala Lumpur pada tahun 2017. Yang itu cukup berbeza. Sebagaimana amalan sebelum ini, tuan rumah Cambodia semestinya akan merangka strategi yang mampu melonjak ranking mereka dan pungutan pingat mereka. Malaysia juga melakukan perkara yang sama semasa Sukan C 2017. Itu sebab Sukan C 2017 itu pingat jauh ke hadapan. Kita kaji kekuatan sukan negara lain dan putuskan sukan-sukan yang memberi kelebihan kepada kita sebagai negara host untuk dianjurkan. Okey, saya tak nak cerita panjang mengenai ini kerana yang ini saya telah bagi banyak info tadi. Pihak tuan rumah juga Cambodia telah mengubah beberapa peraturan pertandingan berkaitan peringkat umur, had umur ya, seperti di dalam sukan pelayaran di mana bagi acara laser radial had umur telah diturunkan kepada bawah 19 tahun dan menyebabkan atlet senior terbaik negara yang menduduki ranking nombor 1 Asia Tenggara tidak dapat bertanding. So kita hilang satu di situ. Kemudiannya bagi sukan bola sepak di mana peringkat umur pemain yang biasa dipertandingkan di bawah umur 23 tahun telah ditukar kepada bawah 22 tahun pada bulan Februari.
Dan kelewatan makluman berkenaan pertukaran peringkat umur sedikit sebanyak telah menjejaskan persiapan pasukan bola sepak negara. So negara host dia boleh main dengan umur, had umur, dan kecualikan atlet kita. Slide seterusnya, ada juga komen mengenai perbandingan dengan negara Singapura. Kenapa Singapura boleh menang lebih banyak pingat? Singapura ranking kita dibandingkan dengan Singapura ranking ke-5 berbanding Malaysia ranking ke-7. 43% daripada pingat emas Singapura disumbangkan oleh pasukan renang mereka. Sukan renang konsisten menyumbangkan pingat emas kepada Singapura, dan pasukan renang negara hanya menyumbang 1 kali ini. Sebab itu, kita telah menasihatkan Persatuan Renang Malaysia untuk memberi tumpuan kepada pembangunan sukan renang pelbagai peringkat termasuk kelab untuk melahirkan bakat baru sebagaimana Singapura lakukan. Kalau kita tidak ada perubahan dalam sukan renang, Singapura akan terus maju ke hadapan kerana jumlah pingat yang dikutip oleh akuatik renang sangat tinggi berbanding dengan kita. Okay, next slide. Perbandingan pingat emas bagi sukan Olimpik. Ada banyak sukan sukan acara yang dipertandingkan, dia bukan sukan Olimpik. Jadi kalau secara keseluruhan dibandingkan, sebanyak 10 sukan menyumbang pingat kepada tidak, kita dapat 24. Okey, pingat emas bagi sukan Olimpik. Jadi itu adalah fokus kita untuk pastikan sukan Olimpik itu sasaran kita lah, tumpuan utama kita. Next slide. Rekod kejohanan yang kita pecah kali ini, 7 rekod kebangsaan dipecah kali ini, dan 1 rekod tamasya sukan C oleh Grace Wong. Dan ini adalah pencapaian yang bagus oleh atlet kita. Kalau boleh, saya minta media tolong highlight pencapaian atlet kita yang ini ya. Next slide. Saya nak fokus prestasi atlet muda. Untuk tamasya kali ini, seramai 222 orang atlet muda di bawah 23 tahun telah menyumbang 111 jumlah pingat daripada 175 jumlah pingat yang dimenangi. Jika dibandingkan penyertaan tamasya sukan C ini, peratusan atlet muda kali ini adalah lebih tinggi. Kali ini adalah paling tinggi dalam sejarah Malaysia kita hantar atlet muda. Atlet muda 63% daripada kontingen kita adalah atlet muda. Berbanding tamasya 2017 di Malaysia yang masa itu hanya 29% atlet muda. 2019 42% atlet muda. 2021 38.5%. Apakah maksud ini? Jika kita nak menang pingat sahaja, kita boleh kata jangan hantar atlet muda, kita hantar atlet yang akan menangkan kita pingat dalam badminton confirm. Kita boleh hantar yang dekat di Sudirman Cup lah sekarang. Kita boleh kutip semua pingat kita. Tetapi itu bukan hasrat from day one. Hasrat kita adalah menghantar atlet muda, dapatkan pengalaman, exposure. Itu sebab peratusan paling tinggi kali ini. Pada masa yang sama, bagi kategori atlet pertama kali membuat penampilan di sukan C, yang ini yang kita kena highlight kerana atlet pertama kali menang 12 pingat emas. Kali pertama. Yang ini yang Datuk Nasir kata, Umar datang tak tahu dari mana, tiba-tiba menang pingat emas. Semua orang nak tahu mana Umar ini. Okey, 12 pingat emas atlet kali pertama dan 20 perak, 46 gangsa. Jumlah pingat 78 dikutip oleh atlet yang buat penampilan kali pertama. Ada di kalangan ini 15 tahun saja. Dan ini aset masa hadapan kita. Ini pelaburan yang kita maksudkan. Okay, next slide. Ini untuk yang berminat. Peratusan yang ini saya tak akan masuk. Jumlah atlet penampilan kali pertama yang menang pingat, breakdown tersebut. Okay, next slide. Saya nak highlight beberapa atlet muda ini. Kita lihat
atlet Umar Osman berumur 20 tahun sahaja telah memecahkan rekod kebangsaan yang telah bertahan selama 22 tahun acara 400 meter lelaki di Malaysia. Beliau pecah rekod kebangsaan. Penampilan pertama beliau di Sukan C telah membuktikan bahawa atlet muda jika diberikan peluang mampu mempamerkan prestasi cemerlang. Inilah. Manakala atlet golf yang baru berumur 15 tahun ni form 3 saja ya, telah mempamerkan prestasi yang sangat memberangsangkan apabila memenangi pingat emas dalam acara individu mengalahkan pemain dari Thailand yang merupakan pemenang kejohanan Amateur Pacific. Beliau juga turut mencuri tumpuan media di sana apabila telah berjaya menewaskan pemain golf dari Thailand. Penerjun muda negara iaitu Lee Yet Ching yang berumur 15 tahun juga telah mempamerkan terjunan yang menarik seterusnya merangkul emas pada penampilan sulung beliau. Ini cerita kita bahawa ini yang maksud kita adalah untuk kita pastikan bakat baru kita bangunkan untuk Sukan C masa hadapan. Kalau umur beliau 15 tahun sudah menang pingat emas golf dan akuatik terjun, bawah 23 tahun pun beliau ada 4 cycle SEA Games. 2 orang atlet ini dalam 4 lagi SEA Games masih merupakan atlet muda dan kalau mereka mampu bertahan akan menangkan kita pingat emas. Next slide. Sukan pencak silat. Keputusan membubarkan pasukan pencak silat oleh pihak MSN dan pesaka telah membuahkan hasil apabila 3 pingat emas telah disumbang oleh atlet pertama kali menyertai Sukan C iaitu Muhammad Izzul Irfan dan pasangan kembar Muhammad Daniel Azrae dan Azrul serta Nur Shakira Muhsin telah membuktikan bahawa atlet baru dapat disandarkan untuk menangi pingat di Temasha. Semua penampilan kali pertama ya. Okey, rangkuman prestasi sukan. Sukan yang disasarkan menang pingat emas 22, sukan yang berjaya memenangi pingat emas 15. Daripada jumlah 15 sukan yang telah memenangi pingat emas, sukan ini adalah akuatik renang, akuatik terjun, berbasikal lebuh raya, biliet snooker, golf, karate, olahraga, pelayaran, silat, petong, taekwondo, wushu dan sport hoki padang dan kickboxing. Okay, next slide. Ini breakdown sukan-sukan yang menang. Slide ini kita bagi media nanti apa yang hilang dan apa pingat bonus yang kita dapat. Dan seperti yang pertama ya, akuatik renang, kita sasarkan 3 pingat emas, capai 1, hilang 2 pingat emas, tetapi mereka menang 2 perak. Okay, dan breakdown itu kita bagilah, saya tak payah baca semua. Kita hilang 12 pingat emas iaitu 30% daripada sasaran kita. Namun kita memperolehi 6 pingat emas bonus. Dan 6 pingat emas bonus ini telah membolehkan negara memungut 34 pingat emas iaitu 85% daripada sasaran asal kita. Next slide. Kategori prestasi sukan. Yang cemerlang, ini yang semua minta kita fokus, martial art. Sukan martial art kita, karate, kickboxing, pencak silat, taekwondo. Semua melepasi sasaran pingat emas. Dapat bonus pingat emas. Jadi, sukan-sukan ini yang akan diberikan tumpuan oleh MSN selepas ini dan akuatik terjun sangat cemerlang. Okey, mereka menang pingat emas di sana. Yang lain itu menyamai sasaran pingat emas. Sebelum ini emas, sekarang pun emas. Okey, yang ini juga akan diberikan tumpuan oleh MSN. Berbasikal lebuh raya, snooker dan sport, golf, hoki padang, olahraga, pelayaran, petong dan wushu. Okey. Next slide. Ini adalah jenis-jenis sukan dan pencapaian. Okey, saya akan menjemput Encik Jeff, bahagian atlet Majlis Sukan Negara untuk jelaskan secara terperinci kepada semua pingat emas yang hilang, yang kita tak dapat, faktor kenapa. Silakan Encik Jeff.
Alright guys, so itu sedikit sebanyak ya pencerahan daripada YB Hanayo apa tu berkaitan dengan prestasi atlet-atlet kita di Sukan C di Cambodia yang baru saja berlabuh berakhir pada 2 hari yang lalu. Jadi jelas di sini sahabat semua, dengan fakta yang diberikan dengan peratusan sebenarnya negara kita tidaklah mengalami kegagalan seperti mana yang dinyatakan oleh pihak pembangkang hari ini, yang kononnya kerajaan ataupun Menteri Belia dan Sukan telah teramat gagal, tidak mencapai target dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari segi peratusan, 60% lebih itu bukanlah satu peratusan yang rendah. Dan juga kita boleh lihat disebabkan dengan strategi daripada tuan rumah mengurangkan beberapa sukan yang memang bagi kita boleh mendapat pingat, had umur juga dikurangkan. Jadi ini antara satu penentu ya bagaimana pingat itu boleh dicapai atau tidak. Dan seharusnya ini yang berlaku kerana ada beberapa sukan yang tidak dipertandingkan, kita kehilangan ya pingat yang kita sasarkan untuk mendapat emas seperti mana yang dinyatakan oleh YB Hanayo, sahabat-sahabat semua. Namun ya kita tahu ya lebay-lebay di luar sana ni memang sangat pakar ya, ini kepakaran mereka untuk mempolitikkan isu sukan pun dipolitikkan ya, isu-isu seperti ini pun dimainkan dan sebagainya. Jadi kita boleh nampak sahabat semua begitu terdesaknya ya geng-geng sapu bersih, lebay-lebay, walaun di luar sana untuk mencuba ya meraih sokongan kononnya kerajaan gagal dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya ini adalah satu ya penghargaan yang patut kita berikan khususnya kepada atlet-atlet muda yang pertama kali bertanding ya. 60% lebih sahabat semua jumlah atlet muda yang bertanding ya, ada di antara mereka yang pertama kali, namun ya memberikan tanggung jawab ya, memberikan menyumbang emas dan sebagainya. Namun sahabat, itulah yang seperti yang saya katakan, lebay-lebay geng sapu bersih ini begitu tertekan sekali ya, dengan terdesak memainkan isu dipolitikan dan sebagainya. Jadi bagaimana pula dengan pandangan anda sahabat-sahabat semua di luar sana? Anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti Walan Walauntit apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan sebagainya. Alright, itu saja daripada Orang Nampak Channel. Sehingga kita berjumpa lagi, dan sebelum itu izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapan kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian, bye-bye.